Tuhan memberikan kita berbagai sistem dalam badan kita supaya kita dapat menjalani kehidupan seharian kita dengan sempurna. Salah satu sistem yang sangat-sangat penting dalam badan kita ialah sistem peredaran darah ataupun dikenali juga sebagai sistem kardiovaskular. Ia merupakan sistem yang Tapi sangat kak, utama. PowerPoint belum share lagi, PowerPoint. Saya tahu this is Oh, oke, Gi. Oke, Gi. bagi suspense sikit. Oke, Gi. Sistem kardiovaskular ataupun sistem peredaran darah ini adalah merupakan satu sistem enjin yang memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Okey. Sistem kardiovaskular ataupun sistem pengaliran darah ini ia terdiri daripada jantung dan juga dan juga saluran darah. Actually my PowerPoint my point boleh nampak kan I punya PowerPoint? Oke. Actually my PowerPoint ni tidak ada, yang I receive ni tidak ada sistem kardiovaskular, tapi saya explain dulu sebelum saya go further. Ini saja yang saya terima, yang sistem kardiovaskular tu saya explain saja, okay? Sistem kardiovaskular terdiri daripada jantung dan juga salur darah. Jantung adalah merupakan satu organ yang penting dalam sistem ini. Jantung terletak di bahagian kiri rongga dada kita. Besarnya adalah lebih kurang sebesar penumbuk kita. Dia memainkan peranan yang penting, ya. Jantung mula mengepam darah seawal usia kita 6 minggu dalam rahim ibu kita. Seusia kita 6 minggu, jantung sudah mula bekerja mengepam darah ke seluruh badan kita. Darah yang dipamkan oleh jantung ialah darah yang beroksigen yang dibawa ke seluruh sel dalam badan kita. Seawal usia 6 minggu, jantung sudah mula bekerja. Anggaran 70 kali seminit, iaitu 100,000 kali 100,000 kali pam dalam sehari, dan membawa lebih kurang 7,200 liter darah sehari. Maksudnya sejak usia kita 6 minggu dalam rahim ibu, jantung tidak pernah berhenti bekerja. Okey. Salah satu lagi elemen yang terdapat dalam sistem kardiovaskular ialah salur darah itu sendiri. Salur darah kita mempunyai kepanjangan sepanjang 160,000 kilometer, yang mana kiranya ia disambung daripada kepala hingga kaki, ia cukup untuk mengelilingi sepanjang 2.5 kali mengelilingi bumi. Okey. Apa tugas sistem kardiovaskular ini? Apa tugas sistem saluran darah ini? Of course dia membawa oksigen, dia membawa nutrien kepada sel-sel di seluruh badan kita, dan juga membawa hormon yang boleh menstabilkan, yang bertanggungjawab untuk menstabilkan dan bertanggungjawab membenarkan keseluruhan badan kita untuk menjalankan fungsi yang normal. Penting kan sistem kardiovaskular. Jadi dia sentiasa bekerja untuk kita, sistem kardiovaskular ataupun sistem peredaran darah ini. Tidak pernah berhenti. Sejak umur kita 6 minggu dalam kandungan ibu, jantung dan sistem pengaliran darah dan juga saluran darah ini tidak pernah berhenti bekerja siang malam dan siang malam. Okey, tetapi yang menjadi ketakutan, yang menjadi ancaman ialah apabila terdapat gangguan dalam sistem peredaran darah ataupun sistem kardiovaskular ini. Ini adalah ancaman yang sangat ditakuti oleh sesiapa saja. Kita sering mendengar kan, di mana kita sering mendengar ancaman penyakit kardiovaskular seperti penyakit stroke ataupun penyakit jantung. Ia adalah sekarang ini ia adalah fenomena yang biasa, yang tidak asing lagi. Bahkan kajian mengatakan bahawa di Malaysia terdapat 6 kes stroke baru setiap jam. Setiap jam. 6 kes stroke baru setiap jam. Okey, betapa kes itu sangat-sangat common berlaku. Kes stroke ni dia ada 3.
Satu yang kita panggil sebagai TIA ataupun transient ischemic attack, yang mana itu adalah merupakan satu tanda ancaman. Maksudnya transient ischemic attack tu maksudnya seseorang itu mendapat tanda stroke awal. Bila seseorang itu mendapat TIA, maksudnya dia ada potensi untuk sembuh kembali. Nombor dua jenis stroke ialah hemorrhagic stroke, iaitu pendarahan. Bila seseorang itu sudah terkena hemorrhagic stroke ataupun pendarahan di dalam otak, dalam saluran darah ke otak, potensi untuk dia sembuh adalah sangat tipis. Yang satu lagi dipanggil ischemic stroke, di mana terdapat kesumbatan di dalam saluran darah di mana oksigen ataupun nutrien tidak dapat dibawa langsung ke otak. Itu adalah fenomena yang sangat menakutkan. Kalau kita biasa kita dengar ya, tiba-tiba kawan kita yang sihat tiba-tiba jatuh. Itu sangat fenomena yang sangat menakutkan. Begitu juga dengan kejadian serangan jantung yang tiba-tiba. Ini adalah disebabkan oleh berlaku kesumbatan ataupun infak di dalam saluran darah yang membawa oksigen ataupun nutrien ke jantung. Okey, itu adalah antara ancaman-ancaman yang terdapat dalam sistem pengaliran darah ataupun sistem kardiovaskular. Okey. Okey. Apa boleh ni? Keshi. Okey, memperkenalkan satu formula menyuruh untuk peredaran darah yang Keshi, please. Kejap ada jam sekejap. Okey. Apakah tanda-tanda seseorang itu diserang penyakit kardiovaskular? Antara tanda-tanda seseorang itu terdapat masalah dalam sistem pengaliran darah ataupun kardiovaskular ialah bila seseorang itu mula hilang lemah daya ingatan, sakit kepala, pening kepala, hilang koordinasi badan ataupun demensia. Demensia itu maksudnya dia mula rasa nyanyuk ataupun hilang ingatan ataupun sekiranya masalah itu berlaku pada saluran yang membawa darah ke jantung, dia akan mula rasa macam kebas-kebas, dia akan rasa macam kesakitan di bahu atau yang lebih sukar lagi akan mengalami masalah sukar bernafas. Okey, bagaimana penyakit kardiovaskular ini terjadi? Ini disebabkan oleh ada masalah dalam disfungsi endotel. Disfungsi endotel ini maksudnya dalam saluran darah, permukaan dalaman saluran darah itu terdapat permasalahan. Antara permasalahan yang wujud ialah terdapatnya platelet berduri. Platelet adalah merupakan satu elemen yang penting untuk pembekuan darah. Platelet is not a cell. Dia bukan dalam darah kita, ada sel darah putih, ada sel darah merah. Platelet ini dia bukan sel tapi dia merupakan satu elemen yang penting untuk pembekuan darah. Tetapi dalam sel darah merah, di dalam saluran darah kita akan terjadi satu fenomena di mana platelet yang sepatutnya tidak berduri, dia menjadi berduri. Okey? Ini adalah di antara yang dikatakan sebagai disfungsi endotel. Nombor kedua, sebab kedua yang kenapa terjadinya penyakit kardiovaskular ialah pembentukan plak. Pembentukan plak ini adalah mungkin disebabkan oleh kolesterol yang bertimbun di dinding saluran darah. Yang ketiga ialah pembentukan trombos. Trombos itu maksudnya pembentukan klot-klot darah di dalam saluran darah. Jadi terhasillah CVD klinikal, maksudnya cardiovascular disease yang klinikal. Okey. Bolehkah setakat tu? Ni dengar tak? Okey. Disfungsi endotel. Endotel ni maksudnya lapisan dalam kita punya saluran darah. Kenapa disfungsi endotel ini berlaku? Disebabkan oleh pengurangan kandungan nitrous oxide di dalam saluran darah kita. Sebenarnya kita dilahirkan dengan kandungan nitrous oxide yang mencukupi semasa kita dilahirkan. Semasa kita bayi, kandungan nitrous oxide lah mencukupi. Tetapi
disebabkan oleh beberapa faktor, kandungan nitrous oxide di dalam saluran darah kita akan menjadi berkurangan. Pengurangan jumlah nitrous oxide dalam saluran darah kita itulah yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah dalam saluran darah kita dan seterusnya menyebabkan masalah-masalah yang saya cakap tadi, masalah yang mungkin disebabkan oleh stroke, yang boleh menyebabkan stroke ataupun yang menyebabkan masalah jantung tadi. Okey, profil lipid darah dan kesihatan kardiovaskular ini adalah sangat penting. Kita tahu ke bacaan profil lipid darah kita masing-masing jutawan sekalian? Masing-masing kena ambil tahulah apakah bacaan paras kolesterol kita masing-masing. Lipid profile itu maksudnya bacaan kolesterol kita lah. Biasanya kita ambil tahu total kolesterol. Kita wajib tahu juga apakah bacaan triglyceride kita, apakah bacaan HDL kita, apakah bacaan LDL kita. LDL kita itu adalah kolesterol jahat lah, HDL itu kolesterol baik. Jadi kita kena ambil tahu. Apakah, kejap lagi saya akan explain kenapa benda ni penting untuk kita ambil tahu. Okey, garis panduan tekanan darah tinggi. Tekanan darah, bacaan darah kita juga merupakan kita perlu ambil tahu juga sebab ini adalah faktor-faktor yang menentukan terjadinya potensi atau kecenderungan terjadinya masalah penyakit kardiovaskular. Okey, garis panduan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi normal less than systolic less than 120, diastolic less than 80. Kita punya bacaan darah ada dua, sistolik dan diastolik. Maksud bacaan sistolik itu ialah apabila jantung kita mula mengepam darah keluar daripada jantung ke seluruh badan. Degupan yang pertama tu itu adalah bila mula jantung pam darah keluar daripada badan. Sepatutnya bacaan itu mesti kurang daripada 120. Itu dikira di normal. Sekira bacaan anda adalah 120 hingga 129, anda patut berhati-hati. Kalau dulu kita kata 120 itu kita dah rasa macam selesa, tapi sekarang garis panduan yang baru, you all punya systolic should less than 120. Bacaan diastolik pula maksudnya apabila jantung dia dah pam habis dah darah ke seluruh badan. Jantung kan macam ni kan, dia pam tu sampai last habis dah. Yang degupan yang terakhir tu that is called diastolic pressure. Kita punya diastolic pressure sepatutnya tidak boleh lebih daripada 80. Sekiranya lebih daripada 80 itu pun kita patut berhati-hati. Itu adalah garis panduan untuk tekanan darah kita. Kenapa ini penting? Kerana ini juga merupakan garis panduan untuk kita mengelakkan sebarang masalah dalam sistem kardiovaskular. Boleh setakat tu? Okey, kenapa ini penting? Kenapakah bacaan darah tinggi dan bacaan lipid profile tadi penting? Kerana penurunan 10% daripada lipid profile tadi. Sekiranya bacaan kolesterol anda tinggi, penurunan 10% daripada bacaan itu dan sekiranya bacaan blood pressure anda tinggi, penurunan 10% daripada bacaan itu tadi akan memberi sumbangan kepada penurunan 40% daripada risiko cardiovascular disease. Maksudnya sekiranya kita mampu menurunkan 10% daripada jumlah kolesterol dan 10% daripada tekanan darah, kita mampu menurunkan 45% daripada risiko penyakit kardiovaskular. Apakah cara yang terbukti dan berkesan untuk penjagaan kesihatan kardiovaskular? Okey, semestinya nitrous oxide. Okey, nitrous oxide memanglah dia sudah wujud dengan secara semula jadi dalam salur darah kita, tetapi kuantitinya akan berkurangan disebabkan oleh apa? Faktor usia. Dengan peningkatan usia, kandungan nitrous oxide dalam saluran darah kita akan berkurangan. Kurang bersukan,
pemakanan yang tidak sempurna, suka mengambil fast food, suka mengambil makanan yang kurang berzat, pemakanan tidak seimbang ataupun stres. Stres adalah merupakan faktor utama yang mana boleh menurunkan faktor utama yang boleh menurunkan kadar nitro oxide dalam badan kita. Kenapa pentingnya sangat nitro oxide ni? Apakah kepentingan nitro oxide dalam salur darah? Kenapa tak boleh ke kalau tak ada nitro oxide? Kenapa tak boleh ke kalau nitro oxide tu kurang? Nitrous oxide dalam salur darah tu sangat penting. Kita perlu menseimbangkan kandungan nitro oxide dalam salur darah kerana ia penting untuk mengekalkan keanjalan salur darah. If kita punya salur darah tidak anjal, ini menyebabkan oksigen, nutrien tidak dapat diterima secara optimal oleh otak ataupun organ-organ yang penting dalam badan kita. That's why saluran darah kita mesti anjal. So, untuk menganjalkan kita punya saluran darah, you should have enough nitrous oxide. Yang nombor dua, kenapa nitrous oxide penting? Menghalang pengerasan salur darah. Disebabkan oleh plak tadi, jadi kita perlukan nitrous oxide untuk menghalang pengerasan salur darah. Nitrous oxide juga penting untuk memperlahankan pembentukan plak. Plak baru yang menghalang plak baru daripada terjadi. Juga menjaga peredaran darah yang sihat. Di sinilah kepentingannya nitrous oxide. Okey. So kita faham ya kenapa kepentingan nitrous oxide. Apakah kepentingan automato aqueous extract? Ini platelet rosak menyebabkan pembentukan darah beku dan menghalangkan pembentukan darah. Okey, platelet yang rosak dia akan jadi clot dalam saluran darah kita dan ini menyebabkan kesumbatan. Platelet itu akan jadi berduri dan menghalangkan blood flow yang sempurna. Ini boleh menyebabkan trombosis dan ini juga boleh menyebabkan masalah stroke tadi ataupun masalah dalam saluran darah ke jantung. Ini boleh menyebabkan fenomena-fenomena yang tidak kita inginilah seperti infak, myocardial infak ataupun masalah stroke, bleeding dekat saluran darah ke otak tadi. Okey, apa fungsi tomato extract? Ini adalah dia bertindak sebagai anti-coagulant. Anti-coagulant ini maksudnya dia menghalang platelet daripada berkumpul, daripada bergumpal antara satu sama lain dan menghalang laluan darah yang sempurna. Jadi dengan kehadiran tomato extract ini, darah akan dapat lalu dengan sempurna dalam saluran darah kita tanpa sebarang halangan. Ini sudah dibuktikan bahawa dengan pengambilan TAE ataupun tomato aqueous extract ini dalam masa 1.5 jam, keadaan ini boleh dibaiki dan berkekalan selama lebih daripada 12 jam. Kadar keberkesanannya mencapai 97%. Okey, dalam formula LX formula yang terbaru yang diperkenalkan oleh Elkin, kolesterol darah yang tinggi dan tekanan darah yang tinggi dapat diatasi dengan pengambilan LX yang mana terdapatnya nitrous oxide dan tomato aqueous extract. Dapat membantu dalam disfungsi endotel, membantu dalam platelet berduri dan juga menghalang pembentukan plak. Inilah LX yang kita punya formula generasi keempat diformulasi dan dipertingkatkan dengan ekstrak curcumin. Apa itu ekstrak curcumin yang terdapat dalam LX yang? Tadi terdapat L-arginin yang membekalkan nitrous oxide dan juga tomato aqueous extract. Ini adalah curcumin yang merupakan antioksidan. Ia adalah sejenis komponen bioaktif yang terdapat dalam kunyit. Apakah kebaikan dan keunikan curcumin? Ia membekalkan bioketersediaan 4 kali lebih tinggi berbanding dengan curcumin biasa di pasaran. Maksudnya dengan kehadiran curcumin dalam LX yang kadar serapan adalah lebih 4 kali lebih tinggi. Okey, apakah faedahnya bioketersediaan yang 4 kali lebih tinggi? Ini ialah bila kadar serapan lebih tinggi, ia dapat menghasilkan nitrous oxide lebih tinggi daripada yang sebelum ini. Okay? Ini adalah perbandingan antara curcumin biasa dengan patented curcumin dalam LX yang.
Tengok kekeming kedua, dia boleh meningkatkan 40% nitro oxide. Okey, meningkatkan kebiyotersediaan L-arginin dan merangsangkan meningkatkan penghasilan nitro oxide dalam badan sebanyak 40%. Jadi baguslah dengan pengambilan LS yang nitro oxide dapat ditingkatkan 40%. Kita tahu kan tadi kegunaan kepentingan nitro oxide terhadap saluran darah kita. Jadi it's very good lah LS yang ni. Okey, kegunaan 3 dia membaiki profil lipid, membaiki kolesterol. Kadar kolesterol LDL, kadar kolesterol jahat tu dapat diturunkan berapa persen ni Syed? Triglyceride dapat diturunkan 21.8%, kolesterol baik dapat ditingkatkan, kolesterol jahat dapat dikurangkan dengan pengambilan secara berterusan LX yang. Okey. Cik nak tarik kan lagi ni? Skrin tak nampak. Sekejap skrin tak nampak. I can't see the screen. Help me, I can't see the screen. Okey, ia juga meningkatkan aktiviti plasma, enzim antioksidan, katalis endogen. Ia mengurangkan tekanan oksidatif dan menindas keradangan melalui pelbagai mekanisme. Maksudnya ia mengurangkan tekanan oksidatif dengan pengambilan LS yang berterusan. LS yang juga mendapat pelbagai anugerah hasil daripada sistem penghantaran inovatif yang meningkatkan bioketersediaan. Antara award yang diterima oleh LS yang ini ialah Neutral Award 2019, Botanical Product of the Year Singapore 2018 dan Innovation of the Year 2019. Okey, formula unik L-arginin kebaikannya adalah menjaga keanjuran salur darah. Ekstrak tomato mencegah agregasi platelet, itu menghalang platelet daripada berduri dan berkumpul dan bertongkol sesama sendiri. Vitamin sinergistik menyokong sistem kardiovaskular yang sihat. Ekstrak kurkumin kebaikannya macam yang saya explain tadi. Okey. Antara keputusan panel hasil daripada pengambilan LSN yang berterusan telah memberi keputusan memberi tekanan 75% kebaikan terhadap tekanan sistolik dan diastolik, 64% LDL menjadi bertambah baik, jumlah kolesterol 61% menjadi bertambah baik, 46% triglyceride menjadi bertambah baik dan 22% HDL menjadi bertambah baik. Ini adalah lipid profile, maksudnya kolesterol kita akan menjadi bertambah baik dengan pengambilan berterusan LS yang. Okey. Ini antara anugerah yang diterima. Okey, sarana pengambilan LS yang ialah 1 sesi pagi dan 1 sesi petang untuk orang dewasa, tidak digalakkan untuk diambil oleh ibu hamil dan menyusu. This is the blood sample before and after pengambilan. Kita tengok macam mana pengagregat sel darah before melekat bersama, after dia boleh bergerak bebas. This is the sample B. Perbezaan Life Extra dan LS yang sama, cumanya dia tambah kekemin ya. Before sama-sama ada L-arginin, ada TAE, dalam LS yang ada kekemin ya. Perbezaan sachet that before Life Extra ada 15 sachet, yang baru tu ada 14 and 28. Okay. Antara yang soalan biasa, apakah peringkat umur sesuai untuk mengambil LS yang 18 tahun ke atas boleh mengambil LS yang? Adakah LS yang sesuai untuk individu yang punya penyakit diabetes? Yes, sebab dia punya glycemic index sangat sesuai untuk diambil oleh penyakit kencing manis. Okay? Apakah seorang yang sihat dengan profil darah yang normal mengambil LS yang? Of course. Sebagaimana yang saya terangkan tadi, ia membantu dalam lipid profile.
perlu dengan saiz bungkusan yang baru pula kita mengambil dosis untuk mendapat kesan yang sama dengan penggunaan teknologi yang canggih. Bioketersediaan telah dipertingkatkan sebanyak 4 kali ganda untuk merangsangkan kesan keseluruhannya. Oleh itu, seorang boleh menikmati kesan yang lebih baik dengan kuantiti yang optimal dalam saiz bungkusan yang baru. So, perangsang nitrat oksida permulaan yang diperbaharui dengan bioketersediaan yang lebih tinggi. Saya harap penjelasan saya itu dapat difahami. Actually, masing-masing sudah faham kan LS yang itu antara penjelasan serba sedikit daripada saya. Harap dapat memberi manfaat. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada DCN Kak Zamila. Hari ini Anis terasa seperti masuk kelas dengan pakar.